Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit 4, Masa dan Waktu, Matematik tahun 5, Standard Kandungan 4.1, Tempoh Masa. Manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah 4.1.1, menentukan tempoh masa melibatkan hari dan jam, bulan dan hari, tahun, bulan dan hari. Baiklah murid-murid, cikgu ada satu tip cara untuk mengingat bilangan hari setiap bulan dengan mudah. Okey, setahun kita ada 12 bulan bermula dari bulan 1 iaitu bulan Januari hinggalah bulan Disember ataupun bulan 12. Okey, cara untuk mengingat bilangan hari setiap bulan senang aja. Kamu genggam kedua-dua tangan kamu, kemudian kamu rapatkan. Kemudian kamu anggaplah jari yang paling kiri ni yang timbul ini adalah bulan Januari. Okey, bila timbul aja maknanya bulan tersebut adalah 31 hari. Okey, Januari timbul, maka bulan Januari ada 31 hari. Februari dia terletak pada lekuk tangan kamu. Okey, lekuk. Kalau lekuk maksudnya 30 hari. Tapi bulan Februari bukan 30 hari. Februari ni istimewa sikit. Okey, kenapa cikgu kata dia istimewa? Sebab kalau Februari pada tahun 4, dia ada 29 hari. Manakala kalau bulan Februari tu pada tahun biasa, dia ada 28 hari. Okey, seterusnya, okey, jari yang kedua ditimbul. Maknanya bulan Mac ataupun bulan 3 adalah 31 hari. Okey, bulan April 30 hari. Bulan Mei 31 hari. Jun 30 hari. Julai ataupun bulan 7 31 hari. Okey, terus kita lompat kepada tangan kamu yang sebelah kanan. Okey, lepas Julai mestilah Ogos. Lepas bulan 7 adalah bulan 8. Ni Ogos ni senanglah awak ingat 31 Ogos kan. Okey, timbul juga. Jadi Ogos 31 hari, September ataupun bulan 9 30 hari, Oktober 31 hari, November ataupun bulan 11 30 hari dan last sekali bulan Disember ataupun bulan 12 dia timbul, maka bulan 12 adalah 31 hari. Okey, jadi cikgu nak kamu selalu buat praktis ataupun latihan supaya kamu ingat. Okey. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan kamu, bilangan hari dalam setahun, setiap tahun adalah tidak sama sebab bilangan hari untuk tahun biasa ada 365 hari. Manakala untuk tahun lompat, bilangan harinya terlebih satu iaitu 366 hari. Kenapa dua-dua ni berbeza antara tahun biasa dan tahun lompat? Kerana untuk tahun biasa, bulan Februari ataupun bulan 2-nya adalah sehingga 28 hari. Manakala untuk tahun lompat, bulan Februarinya adalah sehingga 29 hari. Okey, cara untuk menentukan suatu tahun sama ada tahun biasa atau tahun lompat senang aja. Contohnya kita ambil tahun 2020, tahun lepas 2020 ni kita bahagi 4. Okey, 2020 bagi 4, 4 kali 5 adalah 20. 2 tolak 20 adalah sifar, turun 2. 4 kali sifar adalah sifar. 2 tolak sifar adalah 2, turun sifar jadi 20. 4 kali 5 adalah 20. 20 tolak 20 adalah sifar. Tak ada baki. Makanya 2020 ini, kalau tiada baki yang ada kat bawah ni sifar kan tak ada baki, maka 2020 adalah tahun lompat. Maka kita boleh buat kesimpulan tahun 2020 mempunyai 366 hari, iaitu pada bulan Februari 2020 adalah sebanyak 29 hari sehingga 29 Februari. Okey, kalau kita ambil tahun 2021, tahun ini contohnya, 2021 dibagi 4 mesti ada baki 1. Sebab bagi 1, maka 2021 adalah tahun biasa. Awak boleh rujuk kalender dan tengok betul tak betul. Tahun 2021 bulan Februarinya adalah 28 hari sebab tahun biasa. Baiklah murid-murid, untuk PDPR kali ini cikgu akan cuba bimbing kamu membuat pembetulan untuk cuba ini muka surat 126.
cikgu ucapkan tahniah pada mereka yang dah menghantar. Jadi yang dah menghantar, awak boleh terus buat pembetulan. Bagi yang belum menghantar, sila awak salin soalan ni, soalan 1, 2 dan 3 dan tunjukkan langkah perkiraan berdasarkan bimbingan yang cikgu beri ni. Okay, kita pergi pada soalan yang pertama ni, kira tempoh yang berikut, nyatakan jawapan dalam hari dan jam. Jawapan nak dalam hari dan jam. Kita pergi soalan A, 9.20 pagi hari Sabtu, 9.20 pagi hari Sabtu hingga 11.20 pagi hari Ahad. Kita perhatikan di sini melibatkan hari yang berlainan. Jadi kalau melibatkan hari yang berlainan, coret-coretkan pada kamu, buat garis masa, kemudian masukkan waktu awal di sebelah kiri. Waktu awal ialah 9.20 pagi Sabtu. Manakala waktu akhir adalah 11.20 pagi hari Ahad. Okey, macam mana kamu nak cari tempoh masa antara dua masa ni, waktu awal dan waktu akhir ni? Okey, kamu letakkan waktu yang sama juga, 9.20 pagi hari Sabtu hari ini hingga 9.20 pagi hari Ahad, keesokan harinya adalah melibatkan tempoh masa 24 jam. Sebab pagi jumpa pagi balik hari yang berlainan tapi masa yang sama adalah 24 jam. 24 jam, kita tak nak dalam masa dalam jam, kita nak dalam hari. Sebab soalan nak hari dan jam, jadi 24 jam itu adalah satu hari. Kemudian 9.20 Ahad ni, 9.20 pagi Ahad hingga 11.20 Ahad ni, hari yang sama, awak boleh tolak. 11.20 tolak 9.20, awak akan dapat 2 jam tempoh masanya. Jadi, awak boleh tulis 2 jam. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Tempoh masa 9.20 pagi Sabtu hingga 11.20 pagi hari Ahad adalah 1 hari 2 jam. Jadi dia memenuhi kriteria hari dan jam. Baiklah, kita terus kepada soalan B. Jam 16.50 hari Isnin hingga jam 5.50 hari Jumaat. Ini juga hari yang berlainan. Jadi kita sesuailah buat bentuk garis waktu ya. Okey, lukis garis waktu dan masukkan waktu awal jam 16.50 hari Isnin dan waktu akhir sebelah kanan jam 5.50 hari Jumaat. Okey, kita gunakan waktu yang sama, Isnin jam 16.50 ataupun 4.50 petang ni kan. Hari Isnin hingga hari Khamis. Isnin hingga Selasa 1 hari. Selasa hingga Rabu 1 hari lagi. Rabu hingga Khamis 1 hari lagi. Jadi jam 16.50 hingga jam 16.50 Khamis. Isnin hingga Khamis adalah 3 hari. Okey, faham ya? Isnin hingga Selasa 1 hari. Selasa hingga Rabu 1 hari. Rabu hingga Khamis 1 hari lagi. Jadi jumlah tempoh masa jam 16.50 Isnin hingga jam 16.50 Khamis adalah 3 hari. Kemudian petang Khamis ni, jumpa pula, lepas petang Khamis, kamu akan jumpa 4.50 Khamis, kemudian awak akan jumpa 6 petang, 7 malam, 8 malam, 10 malam, 11 malam hingga 12 tengah malam. Itu dah bertukar menjadi hari Jumaat. Okey, 12 tengah malam hari Jumaat sampailah pukul 4.50 pagi hari Jumaat. Ini adalah 12 jam. Okey, 4.50 petang sampai keesokan harinya, masa yang sama 4.50 pagi Jumaat adalah 12 jam. Kalau jam 16.50 sampai jam 16.50, 1 hari ataupun 24 jam. Tapi 16.50 ni maksudnya 4 petang jumpa 4 pagi keesokan harinya adalah 12 jam. Okey, ini hari yang sama pula, jam 4.50 hari Jumaat sampai jam 5.50 hari Jumaat ni hari yang bersama, hari yang bersamaan kan. Jadi kita boleh tolak jam 5.50 tolak jam 4.50, tempoh masanya adalah 1 jam. Jadi kita boleh buat kesimpulan tempoh masa dalam hari dan jam. Kita tambahkanlah 3 hari tambah 12 jam tambah 1 jam akan dapat 3 hari 13 jam. Kita terus kepada soalan yang kedua, berapakah tempoh yang berikut dalam hari? Jadi soalan ini meminta kita memberi jawapan dalam unit hari.
Okey, kita pergi pada 2A. 2A soalannya berbunyi 2 Januari 2018 hingga 13 Januari 2018. Okey, waktu awalnya ialah 2 Januari dan waktu akhirnya adalah 13 Januari. Ini bulan yang sama, tahun yang sama. Jadi macam mana awak nak selesaikan masalah ni? Okey, ada dua cara. Cara yang pertama, kita senaraikanlah hari-hari tersebut. Okay, mula daripada 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari, 6 Januari, 7 Januari sampailah 13. Jadi kita kira, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sama dengan harinya adalah 12 hari. Itu cara yang pertama. Cara yang paling mudah, cara yang kedua ialah kita ambil waktu akhirnya. Waktu akhirnya adalah 13 Januari tadi. 13 tolak waktu awalnya adalah 2 Januari. 13 tolak 2 adalah 11. Tapi kena tambah 1. Untuk mengira bilangan hari, kita kena tambah 1. Jadi 11 tambah 1 adalah 12 hari. Kita terus kepada soalan 2B, 14 Februari 2020 hingga 4 April 2020. Okey, kita perhatikan di sini waktu awal adalah 14 Februari. Kita tak boleh cakap 13 Februari tu waktu awal sebab 13 tu belum masuk lagi. Jadi, waktu awal kita kena ambil 14 hari bulan ni. 14 bulan 2 2020. Kita cari dulu bulan Februari ada berapa hari. Okey, kita tadi dah buat contoh 2020 adalah tahun lompat. Makanya bulan Februari 2020 ada 29 hari. Jadi kita tolaklah 14 Februari 2020 hingga 29 Februari 2020. 29 waktu akhirnya tolak waktu awal tadi 14 bulan. 29 tolak 14 adalah 15. 15 tambah 1 adalah 16 hari. Ini hanya untuk bulan Februari. Lepas Februari nak sampai ke bulan April, dia jumpa dulu bulan Mac. Okey, bulan Mac tadi timbul kan? Okey, bulan Mac timbul, maka Mac adalah 31 hari. Okey, lepas bulan Mac, istilah bulan April ataupun bulan 4. Bulan 4, dia tempoh masa sampai 6 April aja. 7 dah tak masuk. Jadi 6 hari je lah bulan 4 ni. Bulan April, waktu akhirnya adalah 6. Waktu awalnya bulan April adalah 1 bulan 4. Jadi 6 tolak 1 adalah 5. 5 tambah 1 adalah 6. Jadi bulan April cuma 6 hari. Jadi oleh itu jumlah tempoh masa dalam hari ialah, okey, ni awak cari sendirilah. Awak tambahkan 16 hari tambah 31 hari tambah 6 hari, dapatlah jawapannya. Faham ya? Okey, terus pada 2C. 2C pula ialah 9 Oktober 2019. Oktober ialah bulan 10 ya. Oktober 2019 hingga 5 Februari 2020. Ni tahun yang berlainan. Jadi kita mula dari 9 Oktober ni. 9 Oktober 2019, bulan 10 ada 31 hari. Hingga 31 Oktober 2019, macam mana kita nak cari bilangan hari? Waktu akhir 31 tolak waktu awal tolak 9. 31 tolak 9 adalah berapa? 31 tolak 9 adalah 22. 22 tambah 1. Bilangan hari kena tambah 1 ya. 1 adalah 23 hari. Dah habis bulan 10, mestilah bulan 11 2019. Okey. Bulan 11 dia dilekuk bawah jadi 30 hari. Lepas bulan 11, bulan 12 2019 tinggi jadi 31 hari. Okey, dah habis 2019, kita pergi pada Januari 2020. Januari 2020 adalah 31 hari. Okey, sampai Februari. 5 Februari, maksudnya 5 hari je lah bulan Februari. Okey, 1 Februari hingga 5 Februari 2020 adalah 5 tolak 1 tambah 1, iaitu 5 hari. Jadi, oleh itu jumlah tempoh masa dalam hari ialah, ni samalah macam tadi. 2B tadi. Awak kira 23 hari tambah 30 hari tambah 31 hari tambah 31 hari tambah 5 hari. Awak akan dapat jawapan di sini. Tunjukkan dalam bentuk lazim. Baiklah murid-murid, kita terus kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga ada jadual ya. Berdasarkan jadual di sebelah, hitung tempoh dalam hari. Okey, dia nak dalam hari juga. Hitung tempoh dalam hari bagi tarikh A,
projek fasa pertama. Okay, kita tengok jadual ni. Projek fasa pertama ni, fasa pertama waktu mula dia adalah 22 Oktober 2018 dan waktu siapnya adalah 17/11/2020. Okay. Tahun yang berlainan. Jadi kita boleh buat juga dengan cara macam ni. Kita ambil waktu awal 22/10/2018. Kita kira dulu bulan 10 2018 ni berapa hari? Dah 10 ada 31 hari. Maka 22/10/2018 sampai 31/10/2018 nak cari bilangan hari, waktu akhir tolak waktu awal. 31 tolak 22 adalah 9. 9 kena tambah 1 untuk jadi 10 hari. Okey, dah habis untuk bulan 10 2018, mestilah bulan 11. Bulan 11 2018 ada 30 hari. Lepas bulan 11, bulan 12 2018 ada 31 hari. Dah habis 2018, kita pergi pada tahun 2019 pula. Tahun 2019 adalah tahun biasa. 2019 kalau bagi 4 dia ada baki, jadi tahun biasa. Jadi kalau tahun biasa maksudnya ini adalah 2019 ni ada 365 hari. Dah habis 2019, kita pergi pula tahun 2020. Okey, 1/1/2020 hingga 17. Waktu siapnya 17 kan? 17/1/2020 adalah 17 hari. Kalau nak buat jalan kerja pun boleh. 17, akhir tolak 1/1/2020 ni. 16 tambah 1, 17 hari. Jadi, oleh itu jumlah tempoh masa dalam hari ialah, awak tambahlah. Ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Ada 4 nilai ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nilai ni awak tambahkan. Buat bentuk lazim pun boleh. Baiklah murid-murid sekalian, kita terus kepada soalan yang terakhir adalah soalan 3B, melibatkan projek pembinaan rumah kedai fasa kedua. Tarikh mula 25 bulan 2 2021 dan tarikh siapnya adalah 3 bulan 2 2023. Kita perhatikan di sini ada melibatkan tahun yang berlainan dan kita diminta mencari tempoh masa fasa kedua ni dalam unit hari. Jadi kita senaraikan dulu untuk bulan 2 2021. Bermula daripada 25 bulan 2 2021, bulan 2 2021 ialah sampai 28. Sebab tahun biasa. Jadi 28 tolak 25, waktu awal tolak waktu akhir, tambah 1. Jadi bulan 2 tu ada pada hari je. Selepas bulan 2 2021, mestilah bulan 3 2021 hingga bulan 12 2021. Okay, Mac 2021 hingga Disember 2021, maka kita senaraikanlah. Bulan Mac ada 31 hari, tambah April 30 hari, tambah Mei 31 hari, tambah Jun 30 hari, tambah Julai 31 hari, tambah Ogos 31 hari, tambah September 30 hari, tambah Oktober 31 hari, November 30 hari dan Disember 31 hari. Maka bilangan hari dari Mac 2021 hingga Disember 2021 adalah 306 hari. Okay, dah dapat bulan Mac 2021 hingga bulan Disember 2021 dah habis. Maka tentulah timbul tahun 2022. Tahun 2022 bilangan harinya masih lagi 365 hari. Ini kalau tahun biasa sebab 2022 baki 4 akan ada baki 2. Bila ada baki ni melibatkan tahun biasa. Okey, dah habis tahun 2022 365 hari bilangannya. Kita pergi terus kepada Januari 2023. Januari 2023 ada 31 hari. Lepas Januari kita tentulah jumpa Februari cuma 3 hari lah. Sebab 1 Februari 2023 hingga 3 Februari 2023 adalah 3 tolak 1, 2 tambah 1 adalah 3 hari. Jadi oleh itu jumlah tempoh masa dalam hari ialah, jadi kamu perlu tambahkanlah. Yang ni 4 hari tambah 306 hari tambah 365 hari tambah 31 hari tambah 3 hari. Buat bentuk lazim dan tunjukkan jalan pengiraannya. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya untuk kali ini. Saya harap kamu semua dapat buat dan snap gambar hantar kepada saya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.